Bang siang pendek sangat ke sini. Tengah hari tadi ke. Baik. Kami sengaja nak mengapungkan diri kami begitu. Tetapi rupa-rupanya mereka memilih ramalan kami yang ke-5 dan yang ke-6, iaitu yang kami tak duga, tapi kami dah senaraikan juga, iaitu mereka terus menyerang tanpa memberi isyarat. Baik, ketika malam kami diserang itu, kami telah dikejutkan bahawa kita telah berada di 86 batu nautika daripada Gaza. Sempadannya ialah 69 batu nautika. Kami berada jauh. Dan kami telah dapat melihat dengan mata sendiri kelipan lampu helikopter daripada arah jauh. Dan kapten telah memberi isyarat, siapakah anda, dan mereka tak lain, walaupun kita tahu signal itu diterima oleh mereka. Dan kami semua ditugaskan, sebahagian daripada kami yang berumur diletakkan kekal dalam kapal, dan kami yang muda-muda, saya ni yang muda lah kan, yang cucu, diminta untuk berada di luar daripada dek dalam untuk bertugas menjaga. Sebab kami telah meeting, dipanggil semua oleh kapten dan sebagainya, kemungkinan kapal ini diserang, dia kata. Apa yang kita nak akan buat? Kita kata, kami bersepakat, kita akan sama-sama mempertahankan kapal ini. Kalau rumah anda diserang, adakah anda akan biarkan diserang? Tentu anda akan mempertahankannya. Dan kami pun beritahu kepada kapten, kami akan mempertahankannya. Kapten berkata, bagus, terima kasih. Saya bertanya pada kapten itu, bagaimana nak mempertahankan kapal ini? Jawapannya entah. I don't know. Maknanya, dia kata kami tidak menyangka kami akan diserang. Dan kami tidak ada persiapan untuk mempertahankan diri. Jadi, kalau bertahan apa yang mampu sahaja, dia kata. Dalam kapal tidak ada senjata. Dan memang tidak boleh bawa senjata dalam kapal, untuk pengetahuan anda kan, memang tak boleh. Jadi, ketika kami diminta bersedia, kami pergi pergikan gas dan sebagainya, bertugas di luar. Dan pada malam itu pukul 12 kami dah bersedia, tiba-tiba pukul 12.30 tengok helikopter dah clear, tak ada lagi dah. Kapten kata berehatlah kerana kemungkinan dia akan serang apabila waktu pagi. So kami nak berehat macam mana, sebab base yang dipakai itu di depan, di belakang. Dia tak macam base kita di face kan, base dia seketul depan, seketul belakang. So kalau nak baring, terangkatlah badan kita di belakang, nak sandar pun tersangkutlah kita. Jadi kami tidur dalam keadaan yang lebih kurang sahaja. Sepanjang kami berada di atas kapal itu, sebab banyak kali berhenti, kami tidak pernah melihat ikan. Rakan-rakan Arab yang memancing dekat belakang kapal tu pun saya tengok tak pernah dapat ikan pun. 4 hari mancing, saya kata memang tak pandai betul mancing. Tetapi ketika kami tidur dalam pukul 3.30 pagi, tiba-tiba mendengar sorakan takbir yang begitu kuat. Saya pun bangun, saya kata habis dah kena serang. Rupa-rupanya mereka nampak ikan dolphin yang mengejar, maknanya yang berada depan bot kami dengan kelajuan yang lebih laju daripada kita. Seolah dia mengiringi kami semua. Lebih kurang dalam 10 ekor melompat-lompat, sama laju dengan bot kami lah, berarti kami berada di belakang. Kami semua ramai-ramai takbir kan. Saya cuba membawa refleksi diri, sebab saya seorang mengajar juga subjek konseling ketika saya di UTM Studai. Saya cuba kata, oh ikan ini nak beritahu kepada kami, bangunlah untuk sembahyang tahajud. Sebab subuh pukul 4.30, 3.30 ikan ini menimbulkan diri dia. Jadi saya kata agaknya dia suruh kami sembahyang tahajud sebenarnya. Maka saya pun ambil sembahyang bersama dengan teman-teman, meneruskan yang kami seperti malam-malam biasa. Tapi rupanya ada satu lagi mesej ikan yang saya tak faham. Pertama, kejut subuh, kedua apa? Dia tahajud. Yang kedua, ikan nak beritahu setiap kali kau kena belasah. Yang tu tak sampai kami kan. Bila dah kena bawa badan, ikan timbul. Ikan tu bila dia timbul, kami pun bangun tahajudnya. Kemudian masuk subuh, kami pun sembahyang subuh. Sebaik-baik saja kami mengucapkan Assalamualaikum ke kanan dan kiri. Tiba-tiba kami nampak bot laju. Bilik komando Israel ini telah menzahirkan diri di tepi-tepi kapal kami.
telah menzahirkan di tepi dan kami nampaklah dalam bot-bot itu Anda boleh nampak di situ ada satu, sana ada dua. Bot-bot ini menghampiri kami dan seolah-olah menakut-nakutkan kami. Mereka penuh dengan nampak senjata dan tepi dan mereka cuba menghampiri bot kami dan nak mencampakkan tangga tali itu di atas bot kami. Bot kami 4 tingkat. Kami Malaysia dan beberapa Jordan bertugas tingkat 3. Manakala orang-orang Turki sendiri 200 orang lebih bertugas tingkat atas. Tingkat atas cabarannya besar sebab disitulah helikopter akan turun kalau musuh menyerang. Di tepi ini hanya mereka cuba panjang. Kami telah berjanji untuk mempertahankan kapal kami. Takkan kami nak nengok yang datang silalah pandai sila. Takkan kami nak buat macam tu. Kami kena mempertahankan diri. Kapten kapal memberikan isyarat pengumuman dengan jelas dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Turki, dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Menjerit-jerit memberikan amaran, jangan datang, jangan ceroboh kami dan sebagainya. Tapi mereka tak hiraukan. Kami yang di tepi-tepi itu pun menjerit-jerit juga. Saya menjerit dalam bahasa Arab, saya menjerit dalam bahasa Inggeris. Ada rakan-rakan Turki, ada seorang kawan saya daripada Malaysia ni, timbalan pengarah Yayasan Amal Malaysia, orang Jawa. Dia menjerit dalam bahasa Jawa. Saya kata, Haji Jamal, apa pula kau kat sini? Padahal suasana menakutkan. Tentera Yahudi, komando buat tuan. Kami menjaga bahasa Jawa. Saya tepuk dia, apa kau cakap Jawa? Aku geram, dia kata. Kata mana dia faham? Dia tak peduli. Saya kata, begitulah manusia kalau beremosi. Maknanya keadaan patut menakutkan, tapi kami tak rasa takut sebab kami tahu kami buat baik. Kami nak tolong orang, kami nak selamatkan orang. Walaupun dibunuh kami pun kalau tengok kami tak rasa, ya alhamdulillah tak rasa takut sebab kami rasa kami buat panji-panji kemanusiaan. Okay, so lihat bagaimana kapal bot ini. Kami diambil daripada kapal tadi ya. Emosi tadi dengan pertandingan tentang dia. Okey, mereka mengambil dinding bot kami di sebelah kanan sana. 7 atau 8 orang dalam bot itu. Tengok dia dah dapat kita dengan kami dan kita cuba mencampakkan. Okey, apa yang kami buat? Kan konsepnya kena pertahankan diri. Kami mencari apa yang ada. Nampaklah kami akan host bomber tu. Kami kata tarik dan cari dia punya switch dia. Alhamdulillah enjinnya mula bergerak dan menyerut air. Kami kata kita nak tembak supaya dia tak. Air pun datang. Rupanya tekanan pressure tak cukup air. Pemandu dengan air macam tu. Kami kata okey, pijak. Kami pun bantu sign juga kan. Pijak dekat 10 orang supaya pressure air tu tanggung kan. Dah agak datang buat dengan air tu kuat, lepaskan, zoom, air tu memancurkan. Kena dekat bot pemandu lari. Maknanya ada tekanan air juga. Lepas tu datang pijak lagi, tunggu lagi. Saya kata pegang macam mana? Sebab memang niat kami bukan pegang, kami cuma nak menghalang dia naik sahaja. Okey, dalam suasana kelangkapan itulah saya nampak teman saya, sahabat saya Dr. Selamat yang saya katakan daripada Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia JIM. Saya nampak laser tu ada sebab apa daripada bot tu mereka tunjukkan laser gitu kan. So laser tu kena, saya nampak sidak tengkuk yang dekat perut dia. Kalau dah diklik tu memang kena lah kan. Saya pun bagi nasihat, Selamat, ada laser bahaya. Dia pun hujan, dia lompat ke arah saya dan dicangkung. Bila dicangkung, saya berdiri. Ustaz pun ada. Dia kata. Saya pun lagi dicangkung juga dalam air. Dalam suasana kelangkapan itu helikopter pun datang. Okay, kami layan bot-bot ini dan helikopter dilayan oleh orang-orang Turki.
Helikopter itu datang. Helikopter yang ada dekat bagian itu kesan-kesan darah. Anda boleh mendengar beberapa tembakan. Kurang-kurangnya ada 2 jenis tembakan. Satu tembakan peluru getah, satu tembakan peluru liur. Anda lihat? Okey, kami di bawah. Yang ini nampak daripada tepi helikopter itu datang. Bayangkan mereka datang dan mereka turunkan tali dan terus pemandu itu turun. Orang-orang Turki mencapai apa sahaja yang ada. Purposely mereka tidak ada senjata, tapi oleh kerana kapal ini besar, dia ada dia punya bengkel dia, lalu mereka memotong besi. Saya boleh lihat mereka potong besi-besi pagar atas kapal tu. Sebelum helikopter datang, kita pergi mereka ambil grill potong. Itulah yang digunakan untuk mempertahankan kapal itu. Maknanya purposely bawa besi tak ada. Besi itu baru dipotong. Dan pemandu datang, mereka tangkap, mereka tak pukul sebagaimana, sebab kalau anda tengok dalam YouTube, dia ada 2 jenis filem sebenarnya telah dibuktikan. Satu yang original, satu yang dicipta oleh Israel. Mana ada beberapa syarikat yang membuktikannya. Kalaulah dipukul betul-betul, mesti mati komando itu, sebab yang pukul ramai dalam. Sedangkan dalam actual punya peristiwa, mereka pukul dan mereka buka baju tentera itu. Tujuan buka baju sebab dia ada senjata. Senjata itu, kalau anda lihat komando itu berdiri di sini, equipment yang ada pada saya kira dalam 65 hingga 70 kilo barang yang dipasang pada badannya. Senjata yang ni satu, senjata pistol satu kat belakang, dan senjata itu automatik lagi. Kemudian pisau komando kat lutut kiri, lutut kanan, kat belakang. Orang takut mati, memang macam itulah cara dia datang kat kami. Kami pergi dalam keadaan tak takut mati, jadi tak bawa apa-apa. Jadi bila buka baju dia semua, dan ulama-ulama dalam kapal beri amaran jangan cederakan tawanan, sebab dalam syariat fiqh memang macam tu. Bila kita dapat tawanan, dan jangan cederakan tawanan. Kalau dia serang kita, baru kita lawan dia. Kalau dia hanya nak kita tawan dia saja, jangan cederakan dia. So komando itu dia tak tepi dalam keadaan dia pakai singlet saja dengan seluar. Senjata semua dah buka, kasut dia dah buka, dan dia merangkak lari terjun ke laut dan tidak ada siapa ganggu dia. Saya nak tunjukkan kapal kemanusiaan ini tidak pernah berniat untuk membunuh sesiapa dan tidak membunuh siapa walaupun ada peluang. Baik, bila dia turun saja dekat lantai, buat itu pijak kaki, oleh kerana turun dia laju. Sebahagian daripada mereka mempertahankan dan mula menembak rakan-rakan Turki dan dengan tujuan untuk membunuh. Kalau tujuan untuk mempertahankan diri, dia akan mencederakan orang-orang Turki itu. Sama ada tembak di lutut ke tembak, tapi dia tembak tepat di dahi purposely dan pecah belakang keluar otak. Okey. Baik, ketika mereka turun dengan begitu ramai dan orang-orang Turki cuba mempertahankan kapal ini, mereka yang berada di atas helikopter itu menyerang orang Turki dengan menembak peluru hidup juga. Dan peluru itu terkena kaki rakan mereka yang telah pijak di lantai dan cedera. Bila cedera, orang-orang Turki ini, dan kami yang ke atas ini telah keluarkan, sebab saya juga bidang kejaksaan, kami dah keluarkan fatwa bersama-sama atas kapal itu, tidak boleh membunuh. Dan bila cedera, mereka dibantu. Orang Turki ini angkat mereka, walaupun yang cedera ini meronta-ronta, dibawa ke dek tingkat 4 untuk bertemu dengan doktor untuk diubah. Walaupun dia datang untuk membunuh kami, tapi kami membantu dia bila dia cedera. Dia cedera sebab ditembak oleh rakan dia sendiri ketika nak menyerang kapal kami. Nah, dia meronta-ronta. Doktor kebetulan yang dipilih bertugas ketika itu sahabat kami daripada Haluan Palestin Orang Malaysia, Dr. Halim. Dr. Halim ni buat kerja doktor. Dia kena buat kerja, dia bukan hira orang sangat. Dia sakit dia malam. Datanglah pesakit meronta-ronta, dia tak tanya nama, tak tanya apa, dia terus ubatkan. Dia kata, mati-mati aku ingat yang meronta ni orang Turki yang sawan sebab kena tembak. Mati-mati dia tak tahu itulah tentera Yahudi. Sebab dia ubat-ubat semua, okey dah siap, suruh dia tenangkan dia. Sekali bila ditanya, tenteramkan dia, suruh dia mengucap. Orang kata, apa pula mengucap dia orang Yahudi? Dia kata, kalau aku tahu orang Yahudi, aku tak ubat betul-betul. Kan? Tapi nak menunjukkan begitulah amanah kami menjaga syariat Islam. Dan inilah betul-betul
laksanakan syariat yang kalau ada orang berjuang ke saya, inilah bukti bahawa syariat Islam ini begitu adil, begitu baik, sehingga ia dirawat, dan kemudian dia sekali lagi diletakkan di tepi, dan komando ini takut, dan sekejap dia merangkak dan diterjun ke laut. Okay? Walaupun dia telah diberi perlindungan mengikut hak-hak yang kami belajar daripada syariat ketika kami diserang. Nak menunjukkan bahawa inilah misi kemanusiaan. Kami ditarbiyah, kami dididik untuk menjaga iman, menjaga akhlak dan sebagainya. Inilah masanya kami membuktikan di atas kapal itu. Di atas kapal itu kita lihat bagaimana di bawah laut kapal sedang menyerang dan di atas helikopter. Anda boleh lihat kita lagi ditampakkan tadi, okay? Dan ada komando dah mula turun, anda nampak kilang-kilang ke situ. Beberapa komando telah mula turun dan ada dua lagi komando turun. Anda nampak tak nampak? Saya syok sendirinya. Dia Piramli kata kalau tak nampak anak luar nikah. Nampak tak? Anak sah. Okey, ini keterangan yang baik. Mereka bila berada di atas kapal, mereka telah mula menembak dengan dua jenis tembakan, peluru getah dan peluru hidup. Ketika saya sedang sibuk melihat, sebab bila air dah tak laju dan bot dalam kami cuma menuntun saja, dah tak buat apa. Tengok ke bawah, tengok ke atas, tengok ke atas dan nampak, dan ada mobil pang ke atas tu, dan tiba-tiba bunyi satu tembakan dan tiba-tiba bau kanan saya rasa sakit, perih. Saya tengok yang terpelanting tu ada bulat getah kan. Terasa bila kena tembak kat bau kanan ni, dia kelat-kelat manis dia punya sakit. Dia punya perih dia tu. Tapi sekali lagi, saya nak ceritakan kepada anda, otak kita ni kita boleh kontrol. Bila saya sakit, saya mula hilangkan tumpuan pada sakit dan saya pergi pada objek lain. Saya pun apa aku nak lupakan sakit, cari objek, tengok sekejap lagi Haji Jamaluddin di sebelah saya. Selagi saya mendengar dia banyak, aduh sakit bontot aku. Rupanya peng, dia ditembak di punggung dia. Saya pun melompat pada dia. Insya-Allah siapa tak ada apa, sakit tak ada apa, aduh sakit tak ada apa. Bila saya nasihatkan orang, lupalah saya tentang sakit saya sendiri. Ya tuan-tuan, bila anda penat, buatlah sibuk sikit. Bila anda buat sibuk, insya-Allah hilang ngantuk. So, kalau ada sedang mengantuk, bangunlah buat sesuatu. Saya tahu anda jauh begitu kan. Nah, jadi suasana saya pun sabarlah, tak ada apa lah, sikit je, tak ada darah, tak ada. Saya pun begitu je, risau. Saya pegang kalau basah ke apa kan. Sebab mana tahu kalau perlu hidup ke kan. Jadi suasana berlaku dalam keadaan yang saya katakan tadi cukup mencemaskan. Dan ketika itu saya dah mula nampak beberapa orang dibawa turun dan dia darah banyak sana sini sebab komando helikopter itu setiap beberapa minit dia pergi tukar helikopter baru. Dia ambil orang lagi tukar helikopter baru. Jadi berarti akhirnya kapal itu dipenuhi dengan tentera komando tersebut. Dan akhirnya itu berlaku lepas subuh, dan akhirnya bila matahari cerah sekitar 7:30